I believe I can fly. Jadi kita pindah kepada bahagian kedua lah pula bahagian kedua, iaitu bahagian pengajian hadis. Okey, kita pindah kepada bahagian pengajian hadis. Okey, sekarang kita pindah kepada masih lagi soalan 1 dan soalan 2, iaitu cuma soalan bahagian B. Lupa nak sebut tadi, untuk soalan 1 dan 2 kita ada A dan B. A biasanya pengajian Quran, B pengajian hadis. Sama ada kita 4 dan 5 itu tak kisahlah, yang penting A pengajian Quran, B pengajian hadis. Okey, sekarang kita masih berada di pada soalan 1 dan 2, iaitu pada bahagian B. Okey, kita tengok. Okey, cuba tengok apa hadis-hadis yang popular lah. Kalau kita tengok semuanya telah ditanya semua sekali. Jadi kita kena bersedia untuk semua sekali lah, sebab kita dah berada pada tahun terakhir ataupun penghujung silibus ini. Okey Okey, kita tengok nampak antara tajuk yang kelima dengan tajuk yang ketiga ni lah ni pekerjaan mulia dan mukmin yang kuat ni dia agak apa? Ni kan nampak. Baik, apa yang penting daripada pengajian hadis? Okey, yang pertama yang pernah ditanya adalah sebab wurud hadis. Okey, sebab wurud adalah sama seperti sebab nuzul. Sebab nuzul untuk Al-Quran, untuk hadis kita panggil sebab wurud hadis. Okey, yang kedua maksud potongan hadis, yang ketiga kefahaman hadis, yang keempat pengajaran hadis, dan yang terakhir adalah soalan KBKK dan juga kehebat. Okey, sama juga kita akan tengok satu persatu secara laju. Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, yang ada sebab wurud hanya hadis ini sahaja. Okey, hanya hadis ini sahaja yang ada sebab wurud. Iaitu hadis tentang niat. Tentang niat ni. Okey, apa contoh jawapan dia? Okey, sama seperti pengajian Al-Quran juga, sama seperti sebab nuzul ayat, yang ni pun mesti ada watak dia. Okey, jadi Ustaz ada tulis kat sini, wataknya adalah ini seorang sahabat. Okey, watak dia seorang sahabat dan juga Qais ni. Apa yang berlaku? Ada seorang sahabat tu dia berhijrah ke Madinah bukan kerana menyahut perintah Allah dan Rasul, tetapi dia ada niat di sebaliknya, iaitu untuk berkahwin dengan seorang perempuan bernama Qais. Okey, sebab apa? Sebab Qais kata dia tidak akan kahwin kecuali sahabat itu sanggup berhijrah bersamanya ke Madinah. Jadi bila orang tu pergi berhijrah ke sana, maka dia pergilah ke Madinah, maka dia dapatlah berkahwin dengan Qais. Jadi sahabat-sahabat yang lain menggelarkan orang tersebut sebagai muhajir Qais. Itu je. Okey, inilah kisah dia. Okey. Jadi jawab macam ni, insya-Allah dapat 2 markah untuk sebab nuzul. Sebab nuzul ni hanya ada kalau soalan ini dikeluarkan. Kalau tidak, tak adalah sebab wurud sebab nuzul. Sebab wurud, bukan sebab nuzul, sebab wurud hadis. Okey. Yang kedua maksud potongan hadis. Okey, ini adalah soalan yang paling popular untuk pengajian hadis. Soalan yang paling popular. Okey, jadi Ustaz dah sediakan nota dia dapatkan Ustaz lah. Dalam buku revisi kita pun dah ada nota ni. Okey, boleh tengok kedua-duanya sekali lah. Okey, tengok. Kita ambil contoh yang pertama. Okey, jelaskan maksud potongan hadis yang bergaris di atas. Apa perkataan yang bergaris? Wa khiyarukum binisaihim khuluqa. Itu. Okey, ini contoh cara jawapan. Okey. Jangan lupa kita mesti ada mukaddimah jawapan. Okey, yang mana ini ada 2. Orang yang berbuat baik kepada isterinya adalah, okey, ini 1 markah, adalah orang yang paling baik dalam kalangan kamu. 1 markah lagi, jadi dapat 2/2. Okey, macam itulah. Okey, untuk dapat markah macam tu. Okey, jangan lupa mesti macam tu, baru dapat 2 markah. Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Ya. Sila. Ya. Kalau kata jawapan tu terbalik boleh Ustaz? Macam kita buat orang yang baik dalam kalangan kamu adalah orang yang berbuat baik terhadap isterinya. Betul. Tak kisah. Yang penting benda dua tu ada dalam jawapan. Okey. Sebab dia punya pemirsa ni dia cari jawapannya sebenarnya, dia bukan nak potong markah. Dia nak mencari jawapan. Okey, alhamdulillah.
Okey, kita teruskan. Okey, kemudian tentang kefahaman hadis. Okey, contoh. Okey. Daripada hadis yang sama juga tadi, hadis ni kan. Dia okey, dia buat apa aplikasi dia. Okey, contoh. Terangkan 2 ciri suami yang beriman. Sebab dia kata ahsanuhum khuluqa. Okey, apa ciri-ciri orang yang baik itulah suami yang beriman. Okey. Okey, dia minta 2 kan. Jelaskan 2 sini. Jadi markah dia 4. Mana perlu kepada 2 isi yang ada huraian. 2 isi yang ada huraian. Okey, jadi kita kena jelas lah. Saya Ustaz sengaja merahkan dia supaya kita jelas. Jadi dalam PSA bila kita jumpa benda macam ni, kita kena garis yang mana yang penting. Okey, dia nak ciri suami yang macam mana? Yang beriman. Okey, kita kena garis macam tu. Baru kita jelas jawapan dia. Okey. Baik, contoh. Jangan lupa ya, mesti ada mukadimah jawapan. Okey, yang ni isi, yang ni huraian. Yang ni pun isi, yang ni pun huraian. Okey. Yang ni isi, yang ni huraian. Okey, jadi biasa kan bagi markah lebih, bagi markah lebih pula, bagi isi lebih. Jadi kita dapat 4/4. Dapat penuh lah maksudnya. Okey. Ini cara untuk kita mendapat markah yang penuh lah. Jadi biasakan guna apa kata penghubung untuk menunjukkan ada huraian. Okey. Kalau ada nak tanya boleh tanya terus jangan lupa. Nanti lupa pula. Okey. Ya. Yang ciri-ciri tu kena ambil pada hadis ke buat sendiri? Okey. Kalau macam ni kan. Dia panggil soalan dia adalah soalan terbuka, respon terbuka. Mana jawapan dia bebas. Yang penting suami yang beriman tu. Sebab kalau kita tengok ada pada hadis pun dia tak ada sebut kan. Kita tengok daripada hadis tak sebut pun. Cuma kita boleh faham daripada maksud hadis tu maksudnya. Boleh jelas insya-Allah. Baik. Okey. Saya nak tanya. Okey, kalau macam ni tadi kalau maksud potongan hadis, dia ni dia panggil respon terhad sebab dia mesti berdasarkan yang maksud yang bergaris saja. Tapi kalau yang ini dia panggil respon terbuka. Mana-mana jawapan yang ada kaitan dengan beriman, maka jawapan dia adalah betul. Itu beza dia. Okey Baik, kemudian untuk seterusnya iaitu untuk pengajaran hadis. Okey, untuk pengajaran hadis, cara dia sama seperti kita menjawab pengajaran ayat. Kita mesti menggunakan kata ataupun ayat aplikasi. Mana apa yang perlu kita buat. Apa yang perlu kita buat. Contoh kan. Okey, daripada hadis innamal a'malu binniyat ni. Dia minta satu je jawab. Okey, kita bagi contoh jawapan. Okey. Ini maksudnya ayat aplikasi. Setiap amalan hendaklah. Mana kita wajib buat. Dengan ikhlas. Kenapa? Supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setiap orang Muslim wajib ni. Hijrah daripada positif. Kenapa? Supaya hidup lebih cemerlang. Macam itulah cara dia. Okey? Dapat 4. Mudah je kan nak dapat? Okey. Ya, dia nak tanya? Okey. Itu cara dia lah. Kenapa? Sila. Saya nak tanya, kalau contoh kita bagi tahu ciri yang mana ada 2 isi 2 huraian tu kan. Kalau huraian dia kita buat macam jawapan dia terlalu umum, macam mendapat keredaan Allah, dimurkai Allah, semua tu boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Tapi janganlah semua jawapan daripada soalan 1 sampai soalan 5 macam tu je semua. Nampak pula tak ada hadiah kan. Bukan tak boleh. Tapi nampak tak ada hadiah lah. Kalau boleh pelbagai kalau dia punya huraian tu. Itu yang sebaiknya lah. Itu yang sebaiknya. Terima kasih Zaid. Okey, bagus alhamdulillah. Okey, ini boleh Ini contoh dia. Mana bisa dalam bentuk aplikasi ni. Okey.
Kalau tak ada ayat aplikasi tak apa? Ke memang kena ada? Sepatutnya macam ni lah pengajaran bentuk dia. Sepatutnya, tapi tak mestinya macam ni. Sebab ada pelajar dia tak tahu dia macam ni. Tapi memang inilah hakikatnya yang sepatut kita gunakan. Tapi selagi dia tidak lari daripada poin yang ada dalam hadis, maka kita terima sebenarnya. Tapi yang sepatutnya, yang paling cantik jawapannya adalah bentuk macam ni. Itu je. Jadi kan sekarang ni kita nak jawapan yang terbaik. Kita nak jawapan yang terbaik. Kita dah biasa buat macam ni? Biasa. Okey, biasa. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Ini yang paling mencabar adalah soalan kebat. Tapi bagi Ustaz, soalan kebat ni paling mudah dapat. Okey, contoh. Okey, jadi untuk soalan kebat ni yang pertama sekali dia mesti ada stimulus ni, kita panggil stimulus. Nilai ni daripada sini sampai akhir ni kita panggil sebagai stimulus. Okey, sejak akhir-akhir ini gejala vandalisme yang melibatkan pelajar sekolah semakin meningkat. Itu dia punya stimulus lah ataupun rangsangan untuk kita menjawab. Okey, dia kata cadangkan satu. Nampak? Dia minta satu saja. Bila satu ni masalah dia adalah kebat. Sebab dia hanya perlu satu isi saja, tapi isi yang ada huraian, okey, ada huraian lengkap ataupun ada dalil, kemudian ada rumusan ataupun kesimpulan. Sebab itu dia satu je, isi satu je, tapi mesti ada huraian, ada ni, dan begitulah seterusnya. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, ni tengok betul-betul ya. Okey. Ini yang diajar dalam revisi 9 tu lah kan, dalam mata tudingan tu lah, kita ajar bentuk macam ni. Okey. Kita ada isi, kita ada huraian, kita ada dalil ataupun huraian dalil, huraian lengkap. Macam kat sini Ustaz bagi dalil lah sebab dia macam sesuai dalil tu kan. Dan terakhir. Okey, antara isi dengan huraian ni dia mesti ada kesinambungan dia. Okey, mana isi ni dikuatkan oleh huraian. Huraian tu dikuatkan lagi oleh dalil dan akhirnya disokong oleh rumusan. Sebab itu kita guna apa ni? Dipanggil apa ni? Penanda wacana ya, untuk mengikat antara jawapan tu sampai kepada penutup. Okey, barulah dapat 4 markah. Nampak kan? 1, 4 markah. Okey, kebiasaannya pelajar akan hilang markah di sinilah. Okey, di sini. Kalau dia minta dalil, dia tak dapat bagi dalil. Tapi kat sini dia tak minta dalil kan? Okey, dia tak minta dalil kan? Okey, jadi kalau macam ni tak perlu bagi dalil. Itu kena faham soalan kebat ya. Okey. Okey, ni cara yang pertama lah. Ya, kejap. Kalau contoh dalil ni kan, saya buat pasal huraian batasan boleh tak? Contoh saya tak ada idea lah pasal dalil. Tak boleh. Dalil dia mesti ayat Al-Quran ataupun hadis saja. Ataupun dua cara, sama ada kita bagi nas ayat Al-Quran ataupun nas hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tak ingat nas, kita boleh bagi maksud hadis ataupun maksud ayat Al-Quran. Okey. Kata-kata ulama ataupun kata-kata hikmah boleh, tapi mesti tulis dalam bahasa Arab dia, tak boleh bagi terjemahan. Itu beza dia. Misal kata kita kata manjadda wajadda, kita tak boleh kata seperti maksud kata-kata hikmah, sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Tak boleh, dia mesti tulis seperti kata-kata hikmah manjadda wajadda. Kena tulis dia punya teks Arab tu. Itu kena ingat ya. Itu kena berhati-hati. Tapi kalau kita tulis kita ayat Al-Quran, kita tak tahu ayat Al-Quran, kita boleh bagi maksud ayat Al-Quran. Itu beza dia. Okey, cuma kalau maksud tu kita kena tulis lah kat sini. Berdasarkan maksud firman Allah. Bagilah maksud dia. Itu dia beza dia. Okey, boleh jelas? Ya. Sila. Kalau ditentang hadis, kita buat hadis ke tak apa? Apa dia? Kalau dia tak minta dalil, tapi kita buat dalil ke tak apa? Lagi bagus. Kalau dia tak minta dalil, kita bagi dalil, okey, alhamdulillah, tak apa. Tapi kalau dia minta dalil, kita tidak bagi dalil, maka kosong markah untuk bahagian itu. Itu je beza dia.
Ha. Okey. Jadi Ustaz bagi ada 3 pilihan cara untuk menjawab kebab. Satu bentuk macam ni kan. Okey. Kalau kita tak selesa bentuk macam ni, kita buat bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Tulis ni. Ini isi. Okey. Ini huraian. Ini huraian lengkap ataupun dalil. Dan ini rumusan ataupun kesimpulan. Dapatlah satu-satu. Okey. Ustaz, dia memang kena short form ke tak? Kita tulis macam ni lah, tak apa. Atau pun okey, kita tak suka cara macam ni. Buatlah yang paling ringkas macam ni je. Macam tu je. Yang penting ada 4 perkara lah. Mana isi, huraian lengkap atau berdalil dan rumusan. Kita inilah bentuk yang biasanya digalakkan lah untuk kita menjawab bahagian kebab ni. Okey, macam ada 3 pattern ni nampak. Pattern macam ni, ataupun kita suka macam ni, ataupun kita agak malas sikit buat macam ni. Jadi pemirsa akan tahulah yang pertama tu isi, yang kedua tu huraian, yang ketiga tu huraian lengkap ataupun dalil, dan yang terakhir tu adalah sebagai kesimpulan ataupun penutup. Okey tak? Okey, alhamdulillah. Sebab ini sebenarnya yang disukai lah oleh kebanyakan pemirsa. Jadi kita sebenarnya kita kena pandailah take pemirsa sebenarnya kan, sebab kita nak dapat markah. Jadi pandailah kita buat secara yang terbaik supaya pemirsa sejuk hati. Macam tu. Okey. Okey, itu. Okey, ini soalan-soalan yang kita fokus lah. Soalan target. Peranan ulama, akhlak mulia, mensyukuri nikmat Allah, dan semua sekali lah sebab tajuk hadis tak banyak pun. Okey. Itu dia. Okey, semoga apa yang kita bincang ni boleh faham lah kan. Okey. Sekarang kita buat latihan pula. Okey, sekarang kita buat latihan. Okey, sekarang kita nak cuba yang ni. Okey. Baik, yang ni untuk latihan biasa kan. Tapi kalau untuk biasa ditanya satu je. Tapi untuk latihan ni Ustaz buat 2. Okey, jelaskan maksud potongan hadis berikut yang ni. Okey. Ini hadis tentang peranan ulama hadis tentang peranan ulama. Okey, cuba nampak kan, tengok Okey, jawab yang maksud potongan hadis ni dahulu. Ini yang ni 2 ni. Hatta iza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala, dan yang kedua ni fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Okey, 2. Saya kalau baca boleh tak? Oh, boleh. Okey je. Nak cepat boleh. Bagus. Okey, yang pertama tu oleh kerana ketiadaan ulama, mereka akan melantik pemimpin dari kalangan orang yang jahil. Boleh yang kedua, boleh sekali. Okey. Boleh. Bagus. Pemimpin yang jahil akan mengeluarkan fatwa yang tidak berasaskan ilmu, menyebabkan dirinya dan orang lain menjadi sesat. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, cukuplah satu sampel kan. Okey, cuma ni macam mana cara kita nak ingat ni? Okey, sebab isinya ke sini adalah macam mana Allah menghilangkan ilmu daripada para ulama. Macam mana Allah menghilangkan ilmu daripada muka bumi ni maksudnya. Okey, yang ni. Ada tak kita buat formula ke sipil ke untuk mengingat tu? Macam mana cara Allah menghilangkan ilmu? Allah mematikan ulama. Dia ada 3 sebenarnya. Dia ada 3 cara Allah menghilangkan ilmu. Cara nak ingat mudah je sebenarnya. Okey. Dia jawapannya ni 3 ni, tak ada jawapan lain. Jawapan dia 3 je. Okey, yang pertama kita ingat macam ni je. Okey. Malas belajar, tidak mengamalkan ilmu, mati. Ada 3 benda. Jadi cara kasarnya, siapa yang malas belajar, tak amal ilmu, baik mati je. Itu cara nak ingat. Mana yang pertama tu malah menuntut ilmu, yang kedua tidak mengamalkan ilmu yang ada, yang ketiga Allah mematikan ulama. Itu cara nak mengingat lah. Itu pelajar sekolah saya lah buat macam tu, cara dia mengingat. Jadi mudah lah. Siapa yang tak nak belajar, malah mengamalkan ilmu, baik mati je. Itu cara kasar. Okey. Itu contoh lah. Okey, tolong jawab ni pengajaran daripada hadis di atas. Okey, cuba buat lah. Baca je lah jawapan apa. Baca je jawapan.
Saya try Ustaz. Ya bagus. Semangat macam tu lah kita nak. Kita mestilah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya dapat berkongsi kepada orang lain. Okey, bagus. Dapat 2 markah. Okey, tahniah. Okey, alhamdulillah. Kalau boleh jawab macam tu, confirm lah kita dapat 2 markah insya-Allah. Okey, baguslah tu. Bagus. Okey, kita naklah rajin belajar supaya menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Contoh kan. Okey. Ya ni, okey. Okey, yang ni. Okey, ini antara ada yang berbeza, cuma yang ni biasa ditanya. Senaraikan 4 sifat negatif yang mesti dijauhi berdasarkan hadis di atas ni. Okey. Okey, tengok berdasarkan hadis di atas ni. Sebab kita ada sifat negatif ni, kita ada berapa ni? Kita ada 1 kat sini kan. Ni al-ajzu, al-kasal, al-jubnu, al-bukh. Okey. Kita tak boleh bagi jawapan al-haram ya. Sebab al-haram tu dia sebenarnya bukan sifat buruk, dia adalah penyakit, nyanyuk. Nyanyuk ya. Jadi yang betul ni 4 je. Okey, yang betul ni 4 je. Ingat yang betul 4 je, iaitu kenapa besar pula? Ni. Al-ajzu 1, al-kasal 1, al-jubnu 1, al-bukh 1. Ada 4. Ini sifat buruk yang ada dalam hadis ni lah. Okey, al-ajzu maksudnya lemah. Al-kasal maksudnya malas. Okey, al-jubnu pengecut. Jangan sebut penakut ya, sebab ada pengecut tu lebih dahsyat daripada penakut. Okey, sebab kalau penakut dia sebut al-khaufu. Itu bahasa Arab dia sebut al-khauf. Jadi kita ni al-jubnu maksudnya pengecut. Dan yang terakhir adalah al-bukhlu, iaitu bakhil ataupun kedekut. Okey. Al-haram ini sebenarnya kita tak masuk ya, sebab dia adalah dia panggil penyakit nyanyuk. Sebab ada orang tua tak nyanyuk, ada orang muda nyanyuk. Sebab itu dia penyakit bukan sifat buruk lah kita kata. Jadi ingat jawapannya ada 4 saja. Itu yang biasalah sekarang ni yang terjadi dalam periksa. Okey.